Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Selamat datang kembali ke channel saya Zul. Okey. Pertama sekali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber saya, penonton-penonton di luar sana kerana hari ini pada video ini dirakam saya telah pun berjaya mencapai 20,000 subscriber. Okay, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menyokong. Saya pun tak sangka boleh sampai ke tahap ini. Orang kata apa, channel ni saya mulakan, saya daftar 2012 tapi tak berniat pun nak jadi seorang YouTuber, dan saya hanya bermula pada awal Januari 2019, dan ini merupakan tahun kedua yang saya betul-betul fokus membuat YouTube, dan alhamdulillah ambil masa yang agak lama lah berbanding orang lain kan. Tapi yelah, benda ni satu perjalanan yang agak mencabar untuk saya, tetapi alhamdulillah dah berjaya sampai ke tahap ini. Baik, hari ni saya nak buat satu review yang ramai sangat yang minta. Ramai dah minta, iaitu review TX6S. Okay, sebelum kita pergi ke review, saya nak mengajak lah pada sahabat-sahabat semua. Saya ada akaun TikTok. Siapa yang main TikTok tu, korang boleh follow saya punya TikTok. Saya akan follow back. Saya letakkan link saya dekat description. So, korang boleh follow lah. Bolehlah beramah mesra ataupun sebagainya. Saya baru lagi dalam TikTok. Follower pun tak ramai lagi. Tapi sekadar mencuba platform yang berlainan selain YouTube, di mana kat sana saya akan fokus lebih kepada konten musikal lah. Baik, tanpa membuang masa, kita terus pergi ke bahagian TX6S. Okay guys, inilah dia TX6SH. Saya dah pun buka dan dah pun pasang, tapi saya tak connect lagi dengan wifi. Okay, di bilik YouTube saya memang tak ada LAN kabel dekat sini, jadi saya connect gunakan wifi sahaja. Okay, tapi sebabkan dia ada antena ni, so mungkin reception dia lebih baik lah. Okay, apa yang anda akan dapat adalah adapter, ada remote, okay, dan juga as usual HDMI kabel. Okay, HDMI kabel. So saya tak buat unboxing sangat lah, saya tunjuk benda yang sama je. Inilah dia, box dia memang cantik design dia. Di sebelah ni adalah T95 Plus yang saya dah pun review pada video yang lepas. Korang boleh tonton, boleh tengok scroll saya punya video yang lepas. Okay, dan ini saya pasangkan kepada saya punya screen PC. Okay, screen PC saya ni merupakan jenis VGA. Jadi bagaimana kalau korang nak pasang screen PC VGA ni yang ada output, contoh macam sekarang TX6 ni, TX6S ni adalah HDMI. So korang perlukan HDMI to VGA converter. Yang ni senang saja dapatkan dekat Mr. DIY. Harga dalam 20 lebih. Saya tak ingat, tapi bawah RM30. Okey. Dan dia akan convertkan digital kepada analog, dan dekat sini ada output untuk audio. So korang kena pasang macam speaker PC lah untuk dapatkan audio daripada kalau korang nak tengok movie, ataupun korang boleh gunakan juga kalau nak privacy sikit, boleh cucuk dia headphone ataupun earphone dekat sini untuk menonton. Okey. Baik, sekarang di hadapan anda adalah, okey, kejap Maksudlah senang sikit sebenarnya saya nak buat review dekat bilik, sebab TV tu saya dah pasang dengan saya punya TX6. Jadi orang cakap apa, berebut dengan anak-anak. So jadi sekarang ni saya terpaksa buat satu setup dekat bilik ni untuk mudahkan saya nak buat review. Baik. Bila dah beli tu, korang akan dapat dapat remote dan sebagainya. Tapi untuk memudahkan, saya lebih suka pakai mouse. Jadi saya pun cocok dekat USB kat sini lah. Okay, jap. Okay. Saya cocok dekat USB kat sini. Mouse biasa. Korang boleh guna wireless mouse juga, tak ada masalah. Dia still akan dapat keluarkan cursor mouse tu lah. Okay, so sekarang tu dekat tu dah keluar. Okay, senang je. Jadi saya nak tunjuk apa-apa lebih mudah lah. Okey, sekarang ni belum ada apa-apa lagi connection dekat bahagian ni. Okey, belum ada apa-apa lagi connection dekat bahagian
TX6S ni. Dan dari segi interface masih sama, dia menggunakan Alice UX, Lite Edition. Dan ini orang kata apa, interface yang standard untuk versi Tanic lah. Apa-apa Tanic. Tapi kalau T95 dia menggunakan dia punya sendiri lah. Dia punya sendiri. Korang boleh tonton kalau nak tahu lebih lanjut pasal T95 Plus. Kita pergi dekat bahagian setting dulu. Basically user experience dia adalah sama dengan TX6. Dekat bahagian device preference, about, kita tengok bahagian about. Ini model TX6S. Nak saya restart dan sebagainya. Dan dia menggunakan Android version 10. Dia berbeza dengan TX6. Dia yang mana TX6 menggunakan Android 9. Manakala T95 Plus pula menggunakan Android 11. Jadi yang ni Android T95 Plus dia lebih latest lah. Sekarang ni dia punya date and time, language, keyboard, semua ni adalah setting-setting yang biasa. Tetapi make sure guys, kalau korang baru dapat box apa-apa, jangan tekan reset ni guys, sebab dia akan reset to factory. So korang punya apps yang dah diinstalkan oleh seller akan hilang 100%. So make sure jangan tekan lah. Kita back. Sekarang ni boleh letak device name, boleh connect dengan Bluetooth. Kalau ada Bluetooth device, so boleh just turn on saja dekat sini. Antara apps yang dia dah install dekat sini, korang boleh see all apps. So boleh tengok lah, ada banyak apps yang diorang dah installkan. Dan kalau korang klik lama, klik hold, korang boleh drag guna ni. Dah ada di-install Cyber TV, My IPTV dan lain-lain. So back sini. So device preference. Dan tadilah. Sekarang lupa sekejap. Saya nak connect dulu dengan Wi-Fi connection rumah saya. Pergi kat network and internet. Network and internet. Dekat sini dia tidak berlaku pada saya punya TX6, iaitu TX6S boleh detect 5G. So maknanya saya ada on Wi-Fi saya dua-dua, 5G dan juga 2.4G. Yang ini 2.4G, yang ini adalah 5G. Jadi untuk internet yang ni boleh lebih pantas ataupun lebih stabil, boleh cuba 5G. Tapi 5G make sure korang kena dekat dengan router lah. Tapi ni saya cuba je dulu, kod boleh atau tak, kita tengok macam mana. Connecting. Saya connectkan kepada 5G punya Wi-Fi. So kita tengok apa yang berlaku. Dia connect atau tak dan berapakah signal Wi-Fi yang dia akan dapat. Sedangkan bilik saya ni agak terkepung sedikit guys. Sekarang ni signal agak dekat sini. Kalau tengok dia dapat berapa bar? Dia dapat 4 bar signal. Jadi maksudnya tarikan Wi-Fi dia agak bagus lah. Kalau kita drag ke ni, dia tak ada keluar. Dia tak keluar. Dia tak macam TX6, mana kita akan ada bar dekat bawah ni, so kita boleh tengok. Alright, so kita pergi ke home. So ini adalah dia punya home, dia dah boleh sediakan. Hari tu ramai tanya, bang macam mana nak adjust dekat depan ni, nak pilih apakah apps yang nak letak dekat depan. Korang just tekan je plus dekat sini. Tekan je plus dekat sini. Jadi pilihlah apa apps yang korang nak letak dan antik. Contoh korang nak antik yang ni. So dia takkan ada lah dekat depan tu. So korang nak contoh nak antik yang ini, tapi nak tik yang contohnya macam Play Store. Tekan Play Store. Lepas tu nak tik dekat contoh apa lagi Cinema habis tu. Macam tu. So bila tekan balik back, so nampak dia akan keluar. Tu je cara dia, senang. Alright. Baik. Spek yang diberikan adalah 4GB RAM dan juga 64GB memori. Kita pergi dekat bahagian sini. Kita boleh tengok apakah apps dia yang ada. Contoh pergi dekat file manager. So ini adalah dia punya total lah. Total memory. Tapi sekarang sistem dah pakai. Jadi dan juga aplikasi semua dah pakai. Jadi korang ada balance 56GB. Saya memang suggest kalau korang nak beli Android box, belilah storage yang besar. Alang-alang nak beli. Sebab apa? Kadang kita nak download video daripada
Orang kata apa, daripada Telegram ke, daripada website dan sebagainya. Jadi better ambil yang besar dan ambil juga RAM yang lebih besar lah. RAM yang lebih besar supaya orang kata apa, experience lebih cantik lah. Okay. Salah satu kelebihan kenapa TV Box 2U ni bagus adalah sebab dia dah installkan anda banyak apps. Cuma tapi saya nak bagi tahu bahawa tak semua apps ni playable lah. Kadang dia punya server lah, maklumlah benda apa apps yang free ni dia tak berapa stabil. Dia tak berapa stabil sangat. Jadi ada apps yang boleh play, tetapi commonly orang beli Android box untuk pasang dekat TV, contoh untuk anak-anak tonton YouTube. Saya sama macam anda semua. Sebelum ni saya tak tahu langsung pasal Android box. Jadi saya pasang saya punya PC dekat TV dan semata-mata supaya anak-anak saya dapat tonton dekat YouTube. Itu sebabnya lah. Dan barulah saya tahu pasal Android box ni sebenarnya dia lebih ringkas untuk gantikan PC kepada dan menjadikan TV biasa kepada Android TV. Sekarang ni saya nak test lah berapa speed test yang saya boleh dapat menggunakan orang kata apa 5G ni lah. So accept dulu. Next. No thanks dululah. Saya tak payah sign in sebab saya nak check saja. Saya suka pakai mouse biasa ni sebab kalau nak tunjuk dia punya ni kan sebab lebih smooth experience dia. Tapi kalau orang lagi prefer remote, so pakai remote lah. Macam sekarang remote dah ada kat sini kan. So guna je remote yang dia orang provide lah. Sekarang ni saya nak cuba fast.com. Kita tengok berapakah internet yang berjaya ditarik. Adakah dia tarik signal dengan agak kuat. Sorry skrinnya agak ni sikit So saya cuba dimkan sikit dia punya skrin supaya korang boleh nampak berapakah ni. Rasalah dia ni agak silau sikit. Okey, boleh nampak dekat situ. So 8.3, 8.2. Okey, cukup. Pada saya cukup untuk kegunaan Android box adalah sangat cukup. Kerana apa? Kerana biasanya untuk dapatkan Full HD korang hanya perlukan 6 Mbps. 6 Mbps dan ke atas. Ini sebab sekarang ni pun anak-anak saya tengah tonton. Jadi memang tak kata apa, semua orang tengah pakai lah. Semua orang tengah pakai. Jadi dia punya speed pun berkurangan lah sedikit sebab bandwidth pun banyak pakai. As for now saya menggunakan Unify Air. Saya akan buat full review lagi menggunakan Unify Air ni setelah beberapa banyak kegunaan yang saya dah pakai. So korang boleh tengok lah. So far saya tak ada apa nak cakap sangat untuk TX6S ni. TX6S ni boleh dikatakan okey. Sama macam experience dia sama macam TX6. Cuma dia punya Android lebih latest iaitu Android 10. Jadi apa pentingnya Android version ni sebenarnya guys? Android version ni menunjukkan bahawa banyak lagi apps akan support untuk diguna pakai dalam ni. Korang nak install, ada setengah apps kadang dia tak support Android 9 contohnya. So Android 9 tak boleh install. Android 10 boleh install. Jadi dia punya support kepada banyak apps yang ada dekat Play Store itu lebih besar berbanding kalau korang guna Android version yang lama. Sekarang ada juga Android box yang masih lagi guna Android version yang lama macam 7, 8 dan sebagainya lah. Dekat sini dia dah sediakan Play Store. So senang guys. Kalau korang beri Android ni, make sure tanya seller ada tak Android Play Store ni kan. Sebab apa penting kalau korang nak cari apa-apa apps yang ada dekat Play Store yang mana apps dia lebih selamat untuk digunakan berbanding korang install third party apps lah. Itu sebabnya dan boleh sign in macam biasalah. Boleh sign in dan sebagainya. Saya takkan sign in dekat sini supaya nak tengok ni.
banyak apps lain yang diorang dah installkan seperti Netflix. So kalau korang ada account Netflix, so bolehlah pergi ke login saja, ada Onebox, okay, Cyber TV, ada Swiftstream. Banyak ni Visa. Saya pernah review sebelum ni masa saya review TX6 saya. Kebanyakannya diorang dah install, tetapi jangan expect lah benda ni boleh pakai. Saya nak tunjuk keseluruhan apps ni, saya tak cukup masa nak buat, dan juga kebanyakan konten-konten orang cakap apa adalah copyrighted. Okay, jadi agak bahaya untuk channel saya yang pernah kena strike. Okay, tapi saya takkan play apa-apa, cuma saya nak beritahu saya sukakan seller ni. Okay, sebab dia orang dah install siap-siap dah. Dah siap, ada Play Store, ada Kodi, ada MyAppTV, ada Malaysian TV, Visa Turbo VPN dan lain-lain. Jadi orang cakap experience korang dah complete lah untuk just pakai saja. Okay, tapi kalau kata korang nak macam nak guna untuk tambahan lagi IPTV yang lain macam Cyber TV ke, Pixels ke, ataupun apa-apa, banyak sangat IPTV dekat luar sana pun boleh install, tak ada masalah. Nak install Facebook boleh, nak install Telegram boleh. Cuma saya tak pasti adakah yang ini support kamera atau tak. Nanti saya akan cuba, kalau boleh saya akan update pada video yang akan datang. Jadi apa fungsi sebenarnya? Okey, pada yang baru mengenai Android Box ni, sebenarnya Android Box ni menjadikan TV anda Android TV. Okey, apa kelebihan Android TV? Dia macam korang punya phone, tetapi korang boleh gunakan untuk skrin yang lebih besar. Jadi contoh nak tonton YouTube, kalau anak-anak pegang phone kecil macam tu kan, macam kecil sangat, betul tak? Susah. So bila pasang Android Box ni, contoh sekarang ni saya pegang T95 Plus ni, pasang dekat TV. So YouTube tu sebesar TV tu punya skrin. So korang boleh tonton. Ataupun Netflix. Netflix boleh juga. Maksudnya TV korang kalau bukan TV Smart TV biasanya dia dah ada Android version dekat dalam. Boleh connect dengan Wi-Fi. Tapi kalau korang TV biasa, TV LED biasa yang memang biasa punya, yang beli dalam harga 3-400 tu, tapi ada HDMI kan. So korang beli Android Box ni, so TV korang boleh connect dengan Wi-Fi. Okay, boleh install YouTube ke, Twitch ke, boleh tonton Facebook punya video, boleh tonton movie dan lain-lain. Itulah fungsinya Android Box. Ada banyak sangat jenis guys, ada banyak jenis Android Box. Kalau nak kirakan sebenarnya fungsi dia semua sama, iaitu untuk untuk menonton. Okay, jadi orang cakap apa, beli yang mana korang rasa sesuai. Tetapi saranan saya sebagai pengguna, saya bukan orang yang techy sangat. Orang kata apa, tahu pasal tech ni, pasal apa prosesor, apa dia punya ni, saya tak tahu sangat. Itu kalau boleh cuba tanya dengan orang lain. Saya review kebanyakannya adalah sebagai pengguna biasa. Jadi saya pun dah cuba macam-macam Android Box yang saya dah cuba. Brand Technic adalah antara brand yang saya rasa okey. Tahan lasak. Macam TX6 saya dah guna lebih setahun, dan now saya ada TX6S yang mana basically performance dia adalah lebih kurang sama, tetapi Android version dia lebih latest. Dan maksudnya dia support dia untuk apps-apps yang terbaru lebih dapat lah orang cakap. Kalau orang kata nak install apps-apps yang ada dekat Play Store, boleh dapat install sebab support dia lebih latest. Sebab sekarang pun Android version yang ada kat luar untuk smartphone adalah Android 12 kan. Jadi dia akan support lebih lama. Jadi kalau kata device korang ni masih bertahan, dia boleh digunakan dengan lebih lama lah. Okay. Itu je sebenarnya Android ni. Okay. Tapi kalau kata korang nak ada modal lebih sikit dan mementingkan kualiti screen, contohnya nak dapat view Netflix 4K, korang beli adalah Google Certified. Okay, macam Tanip TX6 ni dia bukan Google Certified lah. Dia bukan Google Certified. Jadi kalau kata korang nak dapat Netflix Full HD pun susah, sebab biasanya dia tak support, sefaham saya lah. Dia dapat HD dan ke bawah saja. Tapi itu bergantung pada masing-masing lah. Kalau kata korang nak very good experience, beli Android Box yang Google Certified. Korang Google je dekat Google Chrome tu, Google Certified Android Box. Korang belilah. Contoh macam Mi Box S, Mi Cool, ada beberapa lagi apa ni, Chromecast ke apa, saya tak pasti.
ada berapa nanti saya akan cuba listkan dalam video yang berikutnya. Okay guys, itulah saya sedikit preview Tannic TX6S. Kalau korang berminat nak beli, saya letakkan link dekat description. Korang support channel saya untuk beli di affiliate. Dan saya akan dapat sedikit commission untuk itu, dan bolehlah saya bantu channel saya untuk review lebih banyak Android box ataupun apa-apa saja yang diminta oleh anda semua. Okey, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.